الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام، تحية الإسلام السلام، تحية أهل الجنة، فسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. Mari sama-sama kita membuka kuliah maghrib pada malam ini dengan baca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله للعالمين كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وعنئم على هذا النبي الكريم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا يا رب العالمين. اللهم إنا أحببنا صحابة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أصدق الحب وأعمقه، فهب لنا يوم الفزع الأكبر لأي منهم، فإنك تعلم أن ما أحببتهم إلا فيك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita masih lagi diberikan kekuatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama kita berada di dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dikira sebagai satu jihad fisabilillah dalam kita meninggikan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, pada malam ini kita akan kongsikan berkenaan dengan seorang sahabat Nabi SAW, iaitulah Abdullah bin Jahash radhiyallahu anhu. Abdullah bin Jahash digelar awwalu man du'iya bi amiril mu'minin, orang yang pertama yang digelar dengan panggilan Amirul Mukminin. Kata pengarang, as-sahabiyul ladzi nasuku anhu hadith al-an wasiqus silati bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa wahidun min ashabil al-awwaliyat fil Islam. Sahabat yang kita nak ceritakan pada malam ini, seorang sahabat yang ada talian yang rapat. Wasiqus silah, maknanya talian yang rapat, hubungan yang rapat. Close contact. Close contact. Close contact kena COVID, Ustaz. Mana ni pertalian rapat lah. Dengan Nabi SAW. Wa wahidun min ashabi awwaliyat, dan di antara sahabat Nabi yang awal memeluk Islam, Sayyidina Abdullah bin Jahash. Fahuwa ibnu ammati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia merupakan anak ataupun sepupulah, anak mak saudara Nabi. Dia sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi ni mak saudara Nabi, iaitu Umaymah bint Abdul Muttalib.
Umaymah binti Abdul Muttalib, yang merupakan mak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa sihru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan bukan saja dia sepupu Nabi, bahkan dia ipar. Kenapa? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan Zainab binti Jahash. Zainab binti Jahash ni adik dia. Maka jadi ipar lah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanat zaujatan Nabi Karim wa ihda ummahatil mu'minin, dan salah seorang ummahatil mu'minin. Dan Abdullah bin Jahash, tuan-tuan sekalian, wa huwa awwalu man uqida lahu liwa'un fil Islam. Orang yang pertama dipanggil ataupun orang yang pertama menjadi panglima membawa panji Islam, dan selepas daripada itulah dia dipanggil sebagai Amirul Mukminin. Iaitulah innahu Abdullah bin Jahshin al-Asadi, daripada kabilah Asad. Baik tuan-tuan sekalian. Dia akan cerita bagaimana dia dapat panggilan Amirul Mukminin. Aslama Abdullah bin Jahash qabla an yadkhula an-nabiy alaihi salatu wassalam dar al-arqam, fakana min as-sabiqin ila al-Islam. Jadi Abdullah bin Jahash ni dia masuk Islam sebelum Nabi SAW masuk rumah Darul Arqam bin Abi Arqam. Maknanya awal lah tuan-tuan sekalian. Maknanya kalau Dar Arqam bin Abi Arqam ni tempat markah Nabi. Nabi buat usrah situ. Jadi dia ni Islam sebelum daripada Nabi masuk ke rumah Dar Arqam bin Abi Arqam. Ini di antara orang yang awal minas sabiqin. Walamma adhina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li ashabi bil hijrati ila al-Madinah. Bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan para sahabat Nabi hijrah ke bumi Madinah. Firaran bidinihim min adza Quraisy. Hijrah ke Madinah dengan tujuan apa? Tujuan untuk menyelamatkan agama mereka daripada gangguan Quraisy. Yang tuan-tuan tahu, orang-orang Quraisy ni pada peringkat awal orang Islam, mereka ganggu. Nak semayang pun tak boleh. Nak baca Quran pun tak boleh. Ni, kita Alhamdulillah pada hari ni semayang boleh. Cuba orang ganggu kita semayang. Ngamuk kita tuan-tuan. Kan? Baca Quran pun boleh, tapi tak baca masalah ni. Ni, masa permulaan Islam ni, gangguan banyak. Banyak kita pakai seksaan daripada orang-orang Quraisy. Dan Abdullah bin Jahash ini merupakan orang yang kedua berhijrah. Kenapa? Kerana yang pertama hijrah yang mendapat kelebihan iaitulah Abu Salamah radhiyallahu anhu. Dia orang kedua hijrah, mana orang awal ni. Hak pertama Abu Salamah dengan Ummu Salamah, cerita dia panjang. Tapi Abu Salamah ni nama dia Abdullah bin Abdul Asad bin Hilal al-Makhzumi al-Qurashi. Abu Salamah ni. Dia pun di antara orang yang awal memeluk Islam. Dan dia ni adik-beradik Nabi SAW dari sudut susuan, radha'ah. Mana adik-beradik dengan Nabi dari sudut susuan. Dan kemudian bila mana dan dikahwin dengan Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kemudian bila mana Abu Salamah ni mati di Madinah. Lepas balik dari perang Badar, maka Ummu Salamah ni dia pernah berdoa kepada Allah Ta'ala, Ya Allah, gantikanlah suami aku yang lebih baik daripada Abu Salamah. Dia pun kata, ada ke orang lebih baik daripada Abu Salamah? Dia pun tertanya, ada ke? Rupanya ada, iaitulah Nabi SAW. Suami dia paling baik dah ni tuan-tuan sekalian. Tapi bila dia doa gitu, dia terfikir, ada ke orang lebih baik daripada suami aku? Rupanya Nabi lah, rupanya. Nabi SAW meminang Ummu Salamah. Abu Bakar mari, Ummu Salamah tolak. Umar mari, Ummu Salamah tolak. Nabi mari, dia bagi 3 syarat. 3 syarat. Ummu Salamah ni memang orang yang cerdik, orang yang pandai. Tuan-tuan sekalian, dia antara wanita yang hebat lah. Dia kata, Ya Rasulullah, bukan aku tak mau kahwin dengan Rasulullah, tapi ada 3 benda. Kalau 3 benda ni beres, insyaAllah.
Yang pertama, tuan-tuan sekalian, kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, aku ni seorang isteri ataupun perempuan yang kuat cemburu. Jealous dah lalu ni. Ada jenis ni. Cemburu kuat tuan-tuan sekalian. Jadi aku tak boleh tengok madu-madu ni contohlah. Yang kedua, kata Ummu Salamah, aku ni tua dah. Taklah muda-muda sangat, kata Ummu Salamah. Kan? Ha. Yang ketiga, kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, aku ada anak. Aku ni ada anak. Kan? Jadi takut Rasulullah susah lah kan, ada anak ni gini. Lalu jawab Nabi SAW, ada pihak pertama tu. Hak cemburu kuat tu. Nabi kata, aku berdoa pada Allah Ta'ala. Aku doa pada Allah Ta'ala supaya apa? Cemburu tu hilang. Tu. Sebab tu tuan-tuan sekalian, Ummu Salamah ni, kalau tengok cerita dia, tak ada cemburu dah lepas tu. Orang lain cemburu, dia tak cemburu. Pasal hilang dah. Nabi doa dah pada Allah Ta'ala. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, Nabi kata, kalau mu tua, aku tua juga. Lebih kurang yang kita ni, Nabi kata. Yang ketiga, anakmu tu, anak aku jugalah. Kan? Jadi tak ada masalah lah, Nabi boleh jaga. Boleh pelihara. Tak ada masalah. Anakmu, anak aku juga. Maka terimalah kahwinan dengan Nabi SAW, Ummu Salamah, tuan-tuan sekalian. Baik. Dan kisah Ummu Salamah ni sangat menarik, panjang. Cara bagaimana dia berhijrah tu, satu peristiwa yang sangat hebat dalam Islam. Kenapa? Ketika permulaan hijrah tu, tuan-tuan sekalian, Ummu Salamah ni, bila benar Abu Salamah ajak dia berhijrah dengan anak dia, lepas ayah je. Anak tak lepas, mak tak lepas. Jadi dua-dua ni keluarga bagi ambil. Dekat ni, jangan berhijrah ni. Ummu Salamah, keluarga dia bagi ambil, keluarga dia lah. Anak dia, keluarga Abu Salamah bagi ambil. Pisah setahun. Setahun berpisah. Akhirnya lepas nangis, tiap-tiap malam nangis. Sampai setahun, tuan-tuan sekalian, ada salah seorang daripada kaum dia. Tengok siang kamu ni, nangis tiap-tiap malam. Biarlah ikut suami dia. Akhirnya dilepaskan. Kebetulan anak pun dilepaskan juga. Jadi dua beranak ni, pergi seorang diri, pergi ke Madinah. Tuan-tuan bayang. Naik unta, bawa unta, dua beranak naik unta. Dalam zaman tu mana ada RNR, tuan-tuan sekalian, mana ada tebuh raya. Kan, zaman ni tak apa, ada highway. Jadi takdir Allah Ta'ala sampai apa kita panggil situ? Sampailah di Tan'im. Di Tan'im berjumpa dengan Uthman ibn Talhah, kalau tak silap. Jadi Uthman ibn Talhah ni di antara orang yang baik. Dia tolong sampailah Ummu Salamah ni berjumpa dengan suami dia di Madinah Al-Munawwarah. Tu cerita dia. Jadi sangat hebatlah kisah perjuangan dia. Jadi tuan-tuan sekalian, ala anna al-hijrah ila Allah wa mufaraqata ahli wal watani fi sabilihi lam takun amran jadidan ala Abdullah bin Jahshin. Jadi hijrah ni ataupun berpisah dengan keluarga, berpisah dengan tempat tinggal, negara dia ni, penjaga Allah Ta'ala ni bukan benda baru bagi Abdullah bin Jahsh. Bukan benda baru. Kerana apa? Kerana dia ni pernah berhijrah dah sebelum ni ke Habsyah. Hijrah ke Madinah ni bukan benda baru bagi dia. Pasal apa? Hijrah ni, maknanya tinggal anak bini, tinggal negara ni, tempat tinggal ni, dia pernah buat dah dulu ketika mana dia hijrah ke Habsyah. Akan tetapi hijrah kali ni, hijrah yang menyeluruh. Hijrah yang lebih luas, tuan-tuan sekalian. Hijrah ke Madinah ini. Faqad hajara ma'ahu ahluhu wa zawuhu. Yang mana kali ini hijrah ke Madinah bersama dengan ahli keluarga dia. Bersama dengan wasairu bani abihi rijalan wa nisaan. Keluarga ayah dia, lelaki, wanita, syiban wa syubbanan, dewasa, kanak-kanak ada belaka, sebiatan wa sabiyah. Faqad kana baituhu baita Islam. Yang hebatnya rumah dia ni rumah Islam. Habis satu keluarga pergi belaka. Wa qabiluhu qabila iman, dan qabilah dia qabilah iman. Semuanya beriman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fama in fasalu an Makkah, bila mana mereka meninggalkan bumi Mekah.
Hatta badat diyaruhum hazinatan kaibah. Rasa suram saja. Tengok sunyi suram. Dah orang tinggal belaka. Bila orang dah pergi belaka tinggalkan Mekah ni, sunyilah tuan-tuan sekalian. Wa ghadat khawaan khala'an. Pagi ni macam kosong. Tak ada orang. Tak ada orang. Seorang pun tak ada. Macam sebelum ni. Walam yasmur fi rubu'iha samirun. Pada waktu malam pun tak ada dah orang dengar orang berbual-bual. Biasa malam-malam ada orang sembang-sembang. Kan? Jadi sunyi. Mekah ni. Pasal apa ramai dah berhijrah. Walam yamdi ghairu qalilin ala hijrati Abdullah wa man ma'ahu hatta kharaja zu'ama'u Quraisyin. Tak lama kemudian lepas hijrah, tuan-tuan sekalian, marilah pemimpin-pemimpin Quraisy. Yatufuna fi ahya'i Makkah, mereka mengelilingi, dok tawah dekat penduduk kawasan-kawasan Mekah ni. Hak orang-orang hak tinggal-tinggal dah ni. Dia nak tengok siapa hak ada lagi, siapa hak gidah. Nak tengok. Ni pemimpin Quraisy. Di antaranya Abu Jahal dan juga Utbah bin Rabi'ah. Utbah pun tengok rumah-rumah angin duk tiup, tatanawahu fi harriyahu safiyat, pasir-pasir kecil duk tiup pitu, tuan-tuan sekalian. Dalam keadaan pitu ni terbuka, tertutup. Tak ada orang, tak ada. Bayangkan. Lalu kata Utbah, asbahat diyaru bani Jahshin khala'an tabki ahlaha. Kata Utbah telah menjadi tempat tinggal Bani Jahsh ini, maknanya apa? Menangisi sunyi sepi penduduk dia. Tak ada orang, dah menangis tempat ni. Kata Utbah. Abu Jahal kata, wa man haula'i hatta tabkihumud diyar. Siapa bapak ni nak hingga kita nak perlu tangisi dia? Ni dia. Kan? Marah Abu Jahal. Siapa dikah mereka ini hingga kita perlu tangisi mereka? Biarlah dia pergi. Ni. Summa wada'a Abu Jahal yadahu ala dari Abdullah bin Jahshin. Faqad kanat ajmal hadhihi duri wa agnaha. Abu Jahal pun tuan-tuan sekalian, dia pun masuk rumah Abdullah bin Jahsh. Masuk rumah Ibnu Jahsh, yang mana rumah ni rumah yang paling cantik sekali. Rumah yang paling mewah sekali. Masuk dalam rumah. Dia duk pegang barang-barang yang ada. Wa ja'ala yatasarrafu fiha wa fi mata'iha. Duk pegang barang dia. Dia buat macam rumah dia sendiri. Ni. Suka hati dia buat rumah orang. Tuan-tuan sekalian. Abu Jahal. Falamma balagha Abdullah bin Jahsh ma sana'a Abu Jahal bidarihi. Bila mana berita Abu Jahal masuk rumah dia ni, tuan-tuan sekalian, siapa ke telinga Abdullah bin Jahal? Siapa berita tu? Abu Jahal masuk rumahmu ni. Dia buat rumah dia macam rumahmu macam rumah dia. Barang-barangmu ni macam barang-barang dia. Ambil nak mana nak. Dengar berita, tuan-tuan sekalian. Lalu zakara zalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun dengar juga. Orang khabar ke Nabi. Maka Nabi SAW bagi tahu kepada Abdullah bin Jahsh, ala tarda ya Abdullah ay yu'tiyaka Allahu biha daran fil jannah. Adakah kamu tidak reda, wahai Abdullah, jika sekiranya Allah Ta'ala berikan kepada kamu rumah dalam syurga? Allahu Akbar. Biarlah dia ambil rumahmu. Barang-barang rumah, biarlah dia ambil. Adakah mereda sebagai ganti Allah Ta'ala berikan rumah dalam syurga? Tuan-tuan sekalian, kata Abdullah bin Jahsh, bala ya Rasulullah. Sudah tentu Rasulullah. Fadzalika laka. Qala fadzalika laka. Kata Nabi, maka dalam syurga tu rumah untukmu. Allahu Akbar. Tuan-tuan sekalian, nak cerita sahabat Nabi ni, mereka kalau dengar Nabi sebut syurga ataupun ganjaran syurga, mereka ni takkan mengambil masa yang lama terfikir-fikir nak tangguh ke apa dah. Dia akan buat terus, tuan-tuan sekalian. Ni. Di antara sahabat Nabi ialah Abu Dahdah radhiyallahu an. Sayyidina Abu Dahdah, tuan-tuan sekalian, satu hari bila mana dia dengar ayat man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Siapa dia nak buat peminjaman pada Allah Taala ni, Allah Taala akan balas dengan balasan yang banyak.
Yuqdul qardan hasan. Allah Taala akan beri qardan hasan daripada pinjaman yang baik untuk dia. Syarat dia kena pinjamkan harta dia untuk Allah Taala. Maksudnya kepada Allah Taala. Bila dengar ayat ni tuan-tuan sekalian, Abu Dahdah kata, "Ya Rasulullah, aku ada 2 kebun. Aku ada 2 kebun, ya Rasulullah. Dan kebun aku ni memang hebat-hebat belakalah. Kebun ni, dua-dua ni. Dua-dua ni aku bagi untuk tadi tu. Qardan hasan, pinjaman yang baik. Untuk Rasulullah guna, untuk Islam. Maka Nabi kata, bagi sedah lah. Dua-dua takut. Tapi kata Abu Dahdah, antara dua ni ada satu ni memang mahal lah. Dia punya tanah dia molek, semua molek. Tuan-tuan sekalian. Maka Abu Dahdah kata, ya Rasulullah, aku bagi kebun aku ni seluruhnya. Semua dalam tu untuk qardan hasan, pinjaman untuk ni. Untuk Allah Ta'ala. Tuan-tuan sekalian, bila dia balik rumah. Kenapa didengar bila mana ayat didengar tadi tu, yang memberikan syurga tu, kan, dapat ganjaran. Dia balik rumah, tuan-tuan sekalian, dia beritahu bini dia, kemah rumah kita nak pindah dah ni. Kan, apa pula isteri dia tanya, bang, kita jual dah rumah ni, kita ada dah pemilik dia. Aku telah memberikan pinjaman yang baik ini, mana qardan hasan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena keluar selalu dah. Nak cerita tuan-tuan sekalian, bini dia kata apa? Bagus perniagaanmu ni. Untung jual beli ni. Kalau orang lain tuan-tuan sekalian, bini mengamuk dah. Apa pula pergi jual dah tempat kita ni comel. Kebun kita ni kan, tempat duduk kita ni. Memang tempat duduk kita lama dah. Kita duduk sini, membesar di sini. Kita tanam buah kurma sejak ada benih lagi. Lepas tu pula buat di antara kurma yang terbaik tuan-tuan sekalian. Dalam tu dikatakan 600 pokok. Saya gitulah. Maknanya hebat ni kebun dia ni. Berapa pula kalau orang lain ngepek dah tuan-tuan sekalian. Bini dia dah bagus abang buat gini. Bini yang soleh. Kebetulan ketika itu bila panggil bini dia suruh keluar, anak dia tengah main di bawah tu. Ada seorang tu nak makan buah kema, ada seorang tu nak main-main gitu tak. Budak kocek buah kema. Biasalah budak-budak. Dipanggil anak dia tuan-tuan sekalian, dia buang buah kema dalam kocek. Buang. Ayah dah bagi tempat ni pada orang lain. Anak dia tengah makan, dia ambil dalam mulut tuan-tuan sekalian. Dia kata, "Dok, hak ni tak boleh. Hak orang dah ni." Allahu Akbar, tuan-tuan. Satu pun dia tak tinggal, tuan-tuan sekalian. Semuanya untuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Dia yakin apa yang Nabi bagi tahu kepada dia. Dapat rumah dalam syurga, tuan-tuan sekalian. Inilah bagaimana Abdullah bin Jahash ini, dia redha bagaimana biarlah orang Quraisy ambil rumah mereka. Yang penting Nabi sebut tadi dapat rumah dalam syurga, tuan-tuan sekalian. Fatabat nafsu Abdullah wa qarrat ainuhu. Maka tenanglah jiwa Abdullah, rasa girang hati dia. Jadi tuan-tuan sekalian, maka ada Abdullah bin Jahsh yastakhiru fil Madinah ba'dama takabbadahu min nasabin fi hijratayhi al-ula wa thaniyah. Dalam keadaan Abdullah bin Jahsh ni tak stabil lagi. Dengan kepenatan, dengan keletihan hijrah dia yang pertama, yang kedua. Kemudian tuan-tuan sekalian tak sempat nak dapat rehat lagi bersama orang-orang Ansar. Setelah daripada gangguan tangan-tangan Quraisy, Allah Ta'ala berikan kepada dia ujian yang sangat hebat. Ujian yang menguji keimanan dia, tuan-tuan sekalian. Selepas daripada peluk Islam, ini di antara ujian yang hebat bagi dia. Dia cerita sendiri, tuan-tuan sekalian, bagaimana intadaba Rasul sallallahu alaihi samaniyatan min ashabi lil qiyami bi awwali amalin askariyin fi Islam. Nabi SAW telah memilih 8 orang di kalangan para sahabat Nabi ini untuk menjalankan misi yang pertama dalam Islam. Yang mana lepas Nabi pindah ke Madinah, tuan-tuan sekalian, kita kena sedar tak ada lagi peperangan ini. Belum dibenarkan lagi peperangan. Nabi hantar Sariyah, nama dia Sariyah. Kita panggil apa, pertempuran kecil-kecil ni. Nabi hantar Hamzah, Sariyah yang pertama. Yang kedua, Nabi hantar Sariyah yang kedua. Yang ketiga, Nabi hantar Sariyah ni, yang diketuai oleh Abdullah bin Jahash, Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka Nabi kata, la u'amiranna alaikum asbarakum alal ju'i wal atash.
Aku lantik di kalangan kamu ni orang yang paling sabar ke atas kelaparan dan dahaga. Orang ketua ni mesti orang boleh tahan lapar. Komando hok ialah lasak tuan-tuan sekalian. Summa aqada liwa'ahum, kemudian diserahkan panji kepada mereka, kepada Abdullah bin Jahash, maka dialah orang yang pertama menjadi amir, ketua yang diperintahkan ke atas orang Islam. Ni dapat pegang panji. Jadi Nabi SAW bagi taklimat. Nabi bagi taklimat, haddada Rasulul Karim SAW ni Abdullah bin Jahashin wijhatahu. Nabi bagi taklimat mana misi nak pergi. Seorang ketua dia bagi tahu kat mana nak pergi. Wa atahu kitaban, Nabi berikan surat. Wa amarahu alla yanzura fihi illa ba'da masirati yaumaini. Nabi arwah supaya apa? Surat ini jangan buka lagi melainkan lepas perjalanan 2 hari, tuan-tuan sekalian. Ni boleh buat lepas ni. Tulis surat pada anak kita sebagai contoh, 2 hari buka contohlah kan. Ataupun dalam kita panggil apa? Satu perintah, kita panggil nak tengok amanah ke tak amanah ni. Falamman qada ala masirati sariyah yauman, selepas tuan-tuan sekalian perjalanan 2 hari, barulah Abdullah ni buka surat tadi. Maka dia baca, "Idza nazarta fi kitabi hadha famdi hatta tanzila nakhlah baina at-Taif wa Makkah fatarassad biha Quraisyan wa qif lana ala akhbarihim." Maka Nabi kata dalam surat itulah, "Idza nazarta fi kitab." Kalau kamu baca surat aku ni, maka teruskan perjalanan sehingga sampai ke satu tempat yang namanya Nakhlah. Di antara Taif dan juga Makkah ada tempat namanya Nakhlah. Di situ intip orang-orang Quraisy. Kumpul maklumat tentang mereka ni. Wa ma in atamma Abdullah al-kitab hatta qala, sampailah Abdullah baca kitab tadi, baca surat tadi, dia kata sam'an wa ta'atan li nabiyillah. Dengar dan taat dan patuh kepada Nabi Allah ni. Summa qala li ashabihi, kemudian dia kata pada sahabat-sahabat dia, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarani an amdiya ila nakhlata li arsuda Quraisyan hatta atiyahu bi akhbarihim. Rasulullah SAW perintahkan aku supaya teruskan perjalanan ke Nakhlah. Tujuan dia untuk mengintip orang-orang Quraisy dan mengumpul maklumat mereka. Dan Nabi larang aku ni daripada paksa kamu untuk ikut. Siapa-siapa yang nak syahadah, nak mati syahid, maka persilakan untuk ikut. Wa man kariha zalika falyarji' ghayra madhmum. Siapa-siapa yang tak nak pergi, tak apa, tak paksa. Mana tak dicela lah. Dia boleh balik, tuan-tuan sekalian. Maka kata kaum ni tadi, maka kata orang ramai-ramai tadi tu hok ikut sama dia, sam'an wa ta'atan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami dengar dan kami patuh pada Rasulullah. Innama namdi ma'aka haitsu amaraka nabiyullah. Kami akan bersama denganmu seperti mana kamu mengikut perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jalanlah tuan-tuan sekalian sampailah ke Nakhlah. Sampai ke Nakhlah ni, tempat ni watafiku yajusun, mereka duk cari celah-celah khilalad durubi, celah-celah bukit. Duk cari celah-celah bukit liyatarassadu akhbar Quraisyin, untuk mengambil mengintip maklumat daripada Quraisy. Wa fima hum kadzalika, dak tengah-tengah ngintip tuan-tuan sekalian, nampaklah daripada jauh. Absaru an bu'din qafilatan li Quraisyin, nampaklah satu kafilah daripada Quraisy. Satu kita panggil kafilah ni, satu rombongan Quraisy ni ada 4 orang, iaitu Amru ibn al-Hadrami, Al-Hakam bin Kaisan, wa Uthman ibn Abdullah, wa akhuhu al-Mughirah. 4 orang. Wa ma'ahum tijaratun li Quraisyin, dan bersama dengan mereka ni ada tijarah, perniagaan, harta. Yang syarat dengan juludun wa zabib, dengan kulit, dengan kismih dan seumpama dengannya, yang dibawa oleh orang Quraisy pergi berniaga. Jadi banyak harta lah tuan-tuan sekalian. Ketika itulah sahabat-sahabat ni mesyuarat. Lagu mana kita nak buat ni? Yang mana tuan-tuan sekalian, hari itu hari terakhir dalam bulan haram. Bulan Rejab ni berlaku dalam bulan Rejab. Dan hari ni hari terakhir bulan Rejab. Yang mana tuan-tuan pun tahu bulan Rejab ni, kita pernah cerita,
bulan yang diharamkan berperang. Orang Arab jaga kehormatan dia. Maka Islam pun meletakkan bulan haram sebagai bulan yang diharamkan berperang. Jadi musyawarah para sahabat ni. Kita nak buat mana ni? Ni bulan haram ni. Faqalu in qatalnahum fa innama naqtuluhum fi syahril haram. Kalau kita memerangi mereka, maka kita berperang dalam bulan haram. Wa fi dzalika ma fihi min ihdari hurmati hadha syahri. Kita menceroboh kehormatan bulan ini. Dan kita mendedahkan kemarahan orang Arab kepada kita. Akan tetapi wa in amhalnahum hatta yanqadi. Kalau kita biarkan mereka, sehingga mereka terlepas daripada kita ni, mereka ni akan masuk ke dalam bumi haram, tanah haram. Yang mana wa asbahu fi ma'manin minna. Mereka terselamat daripada kita. Mana nak buat tu? Nak perang ke nak serang, tuan-tuan sekalian? 2 saat daripada sekarang. Kalau kita. Wa mazalu yatasyawarun. Dok bincang, tuan-tuan sekalian. Hatta ajma'u ra'yahum 'ala al-wuthubi 'alaihim wa qatlihim. Sehingga mereka ini sepakat mengatakan kita serang je. Kita serang je mereka dan kita mengambil harta-harta ini, tuan-tuan sekalian, wa fi lahazatin, dalam sekelip mata saja. Qatalu wahidan minhum. Mereka telah bunuh seorang daripada mereka. Wa asarru snaini. 2 orang menjadi tawanan. Wa farra rabi' min aidihim. Seorang lagi gimana? Lari dah, cabut lagi. Tak dah. Jadi tuan-tuan sekalian, mereka balik membawa 2 orang tawanan tadi dan harta-harta tadi balik bawa ke Madinah. Bawa ke Madinah. Bila mana Nabi SAW siapa depan Nabi SAW, mereka menceritakan apa yang mereka telah buat. Nabi SAW mengingkari perbuatan mereka. Nabi mengingkari perbuatan mereka sekeras-kerasnya. Nabi mengatakan, wallahi ma amartukum biqitalin wa innama amartukum an taqifu ala akhbari Quraisyin wa an tarsudu harakataha. Demi Allah, aku tak suruh kamu berperang. Aku suruh kamu ni kumpul maklumat Quraisy, mengintip pergerakan mereka. Wa awqafal asiraini hatta yanzura fi amrihima. Dan mereka menahan 2 tawanan tadi, yang mana sehinggalah mereka meneliti, Nabi meneliti keadaan mereka, dan Nabi SAW enggan mengambil harta rampasan perang ni. Ni sebab perang Badar belum lagi, tuan-tuan sekalian. Ni sebelum perang Badar ni cerita ni. Belum turun ayat perang lagi. Inda dzalika suqita fi aidi Abdullah bin Jahsy wa ashabihi. Ketika itulah, tuan-tuan sekalian, bila mana Nabi mengingkari perbuatan mereka ini, badan mereka menjadi lemah longlai. Rasa lemah lalu bila Nabi marah tadi. Rasa macam aiqanu, rasa yang mereka yakin mereka ni akan binasa. Kerana apa? Mereka bercanggah dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasa lemah badan ni, rasa Allah mana ni, buat mana ni, tuan-tuan sekalian. Wa zada alaihimul amra diqan anna ikhwanahum muslimin. Bertambah-tambah lagi kesempitan mereka. Bila mana sahabat-sahabat mereka, kawan-kawan mereka menyalahkan mereka dengan tindakan hak mereka buat tadi tu, wa yazwaruna anhum. Yang kenapa mereka ni menyimpang dan lain-lain. Setiap kali berjalan, nampak kawan-kawan hak pergi, tuan-tuan sekalian, hak pergi tadi lah, syariah hak Nabi atar ni, mereka akan kata khalafu amra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kamu telah membelakangi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqad izdadu kharajan ala harajin hina alimu anna Quraisyan ittakhadhat min hadhihi al-hadithati adh-dhari'ah. Bertambah lagi sedih, tuan-tuan sekalian. Bertambah lagi rasa ni. Bila mana Quraisy mengambil peluang ni. Quraisy ambil peluang, cantik kali ni. Kenapa? Inilah peluang kita untuk kata ke Nabi. Kata ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tashhiri bihi bainal qabail. Kali ni kita akan kata, biar orang tahu belaka bahawasanya Muhammad ini qad istahalla syahrul haram. Muhammad telah menghalalkan bulan haram ini. Fasafaka fihi dima, telah tumpahkan darah
dan mengambil harta dan menawan tawanan. Tuan-tuan sekalian, jangan tanyalah kesedihan Abdullah ibn Jahash. Jangan tanya dengan bagaimana kesedihan dia dan kawan-kawan dia, apa yang berlaku. Bagaimana malunya dia dengan Nabi SAW, tuan-tuan sekalian. Bagaimana kalau kita ingat bagaimana peristiwa, nak cerita malu ni, Nabi SAW bila naik sampailah ke Arsyur Rahman. Daripada langit pertama, kedua, ketiga, keempat, langit ketujuh, sampailah Sidratul Muntaha, kemudian sampai Tasriful Aklam, sampailah ke Arsyur Rahman. Tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala beri ke Nabi SAW, iaitulah semayang ni. Kewajipan semayang ni. 50 waktu sehari semalam. Bila Nabi turun, tuan-tuan sekalian, Musa kata, irji' balik semula. Umatmu tak tahan ni Muhammad ni. Aku tahulah, aku terah dah umat aku kau ni. Aku tengok dah. Tak mampu 50. Nabi naik, tuan-tuan sekalian. Nabi naik, turun, naik, turun, naik. 5 kali jadi 10. Nabi Musa kata, 10 dah ni. Naik lagi, jumpa lagi. Tak mampu makmu yang Muhammad, tak mampu. Naik pula, tuan-tuan sekalian, jadi 5. Turun pula, Musa kata, ya Muhammad, umatmu tak tahan. 5 tak tahan juga, tuan-tuan sekalian. Memang sungguhlah kita lagi. 5 pun tak tahan dah kita ni. 5 kali waktu ni pun kita susah nak semayang sempurna, tuan-tuan sekalian. Betul tak? Ramai mana yang meninggalkan semayang pada hari ni. Baru 5 ni, bukan 50. Kalau 50 berat lagi, tuan-tuan sekalian. Lalu Nabi SAW mengatakan, inni qad istahyaitu. Aku rasa malu dah nak jumpa dengan Allah Ta'ala. Nak minta daripada 5 tu kurang berapa, tuan-tuan sekalian. Nabi kata, tuan-tuan bayang. Maksudnya Nabi ni sanggup malu jumpa Allah Ta'ala. Kita tak malu tinggal semayang. Tak ada rasa malu kita tinggal semayang. Ini yang berlaku bila mana kita bimbang, tuan-tuan sekalian, kalau kita tinggalkan semayang ini. Bimbang Islam akan dicabut daripada hati kita. Sebab itulah, jagalah semayang. Peliharalah semayang ini. Yang menjadi kewajipan kepada Islam. Kewajipan kepada kita. Bagaimana Nabi SAW dah minta dengan Allah Ta'ala dah. Turun naik. Tuan-tuan ingat senang je. Dan malunya Nabi SAW itu, sebab itulah kita ni kena rasa bersyukur. Bersyukur dan kita tunaikan apa yang telah diperintahkan kepada Nabi SAW. Iaitulah sebanyak 5 waktu, tuan-tuan sekalian. Walamma ishtadda alaihimul karbu wa thaqula alaihimul bala. Bila mana makin kuat lagi tekanan-tekanan ujian mereka, tuan-tuan sekalian, akhirnya datang berita gembira. Ini yang kata innal ba'da usri yusra ni. Bila mana kesulitan ada kemudahan. Datang berita gembira, tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala turunkan ayat Al-Quran meredai perbuatan mereka. Allah Ta'ala turunkan Al-Quran kepada Nabi SAW. Jangan tanyalah betapa gembiranya mereka ketika itu. Jangan tanya. Kenapa gembira sangat, tuan-tuan sekalian. Wa qad tafiqa an-nasu yuqbiluna 'alaihim mu'aniqina mubashirin muhanni'in. Tak berhenti orang ni mari jumpa peluk. Ucap tahniah. Kenapa? Kerana ayat Quran yang telah diturunkan ini. Allah Ta'ala menyebut, tuan-tuan sekalian, yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi. Kamu tanya tentang bulan haram. Bulan haram ni memang qitalin fihi. Ada pembunuhan padanya, peperangan padanya. Qul qitalun fihi kabir. Katakanlah wahai Muhammad, berperang ni padanya, pada bulan haram ni dosa besar, kabirun. Wasaddun an sabilillah, dan menghalang orang-orang Islam dari jalan Allah, perbuatan tu. Perbuatan kufur pada Allah, wa kufrum bihi. Wal masjidil haram, perbuatan menyekat orang Islam daripada pergi ke Masjidil Haram. Wa ikhraju ahli, perbuatan mengusir mereka. Minhu akbaru indallah, lebih besar lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu besar lagi. Wal fitnatu akbaru minal qatl. Dan fitnah ini adalah menindas, menganiaya orang Islam itu lebih besar dosanya daripada peperangan. Tunggu ayat, tuan-tuan sekalian. Ini menyebabkan tenangnya Nabi SAW. Nabi ambil harta rampasan perang.
Dan Nabi meredai apa yang telah dilakukan oleh Abdullah bin Jahshin dan sahabat-sahabat tadi, yang mana yang mereka telah buat satu perkara yang besar dalam kehidupan orang Islam. Jadi itulah harta rampasan yang pertama dalam Islam. Dan pembunuhan orang musyrik yang pertama dalam Islam ketika itu. Sebab belum perang Badar lagi. Wa asiraha awalu asirain, tawanan itu tawanan yang pertama dalam Islam. Warayatuha, dan panji itu panji yang pertama yang diserahkan oleh Nabi SAW kepada mereka. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, pemimpin ketika itu dipanggil sebagai Amirul Mukminin. Orang pertama panggil Amirul Mukminin, kenapa? Dia berjaya melaksanakan tugasan dia. Summa kanat badrun fa'abla biha Abdullah bin Jahshin min karimil bala ma yaliku bi imanihi. Kemudian tuan-tuan sekalian, mari perang Badar. Lepas tu Allah Ta'ala izinkan, ketika ni Allah Ta'ala izinkan berperang. Jadi bila turun ayat boleh berperang, tuan-tuan sekalian, antara yang susah sekali bila turun ayat perang ni, orang munafik. Orang munafik, tuan-tuan sekalian, dia susah bila turun ayat perang. Pasal orang munafik ni, dia bagi dia semayang gitulah, tunjuk sekadar luaran. Apa luaran kan? Semayang, dia benda-benda gitu. Tapi bila perang ni, berat lah. Berat. Ni dia. Baru tahu ketika tu. Siapa yang munafik tak munafik, bila turun ayat perang. Bila ayat perjuangan turun ni, suruh perang, perjuangan ni, tengok orang munafik, tak nak pergi berjuang dengan Allah Ta'ala. Semayang ni boleh. Bab ni beribadat, kita tak ada masalah bagi dia. Dia boleh buat. Cuma bila bab perjuangan, tuan-tuan sekalian, orang munafik ni jadi kelepar selalu. Ni orang munafik. Turun ayat perang ni susah selalu lah, tuan-tuan sekalian. Ni masa ni. Tuan-tuan tengoklah perang Badar ke, perang Tabuk ke. Bapak dia tak mau pergi. Perang Uhud. Apa yang dibuat oleh munafik, dia tarik kumpulan dia. Dia tak nak berjuang dalam Islam, tuan-tuan sekalian. Pasal dia orang munafik. Sebab itulah, bila mana tuan-tuan sekalian, habis perang Badar ini, datang perang Uhud. Yang dalam peperangan Uhud ini, Abdullah bin Jahshin dan sahabat dia Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Tuan-tuan sekalian, dalam peperangan ini ada satu peristiwa yang tak dilupakan. Yang mana diceritakan, qala Sa'id bin Abi Waqqas, kata Sa'id bin Abi Waqqas, ketika mana perang Uhud, lamma kana Uhudun, bila mana dalam peperangan Uhud, laqiyani Abdullah bin Jahshin, aku berjumpa dengan Abdullah bin Jahsh. Maka aku tanya kepada dia, ala tad'ullah, tidakkah kamu berdoa kepada Allah Ta'ala? Fakultu bala. Kata dia, boleh. Memang sudah tentu kena berdoa kepada Allah. Fakhalawna fi nahiyatin fada'autu fakultu. Kemudian, tuan-tuan sekalian, mereka pergi satu sudut yang sunyi. Kemudian, saat dulu berdoa pada Allah Ta'ala. Saat berdoa, hak ni tolong amin, tuan-tuan sekalian. Ni. Ajak kawan dia, aku doa mu amin. Lepas tu berdoa aku amin pula. Maka saat berdoa, ya Rabbi, idza laqitul aduwa falaqini rajulan syadidan ba'suhu syadidan harduhu. Ya Rabb, jika sekiranya peperangan ini, aku bertemu dengan musuh yang gagah perkasa. Bertemu dengan musuh yang gagah perkasa, yang bengis. Uqatiluhu wa yuqatiluni. Aku lawan dia, dia lawan aku. Bertempurlah dua orang. Sumarzuqni zafara. Kemudian aku diberikan kemenangan. Hatta aqtulahu wa akhuzu salabah. Aku dapat kemenangan, aku dapat ambil kelengkapan dia. Dia doa pada Allah Ta'ala. Abdullah bin Jahsh, amin, 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 amin. Belakang tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan dapat menang. Kemudian giliran Abdullah bin Jahsh pula doa, tuan-tuan sekalian, dia pun berdoa, Allahumma rzuqni. Ya Allah, ya Tuhanku, kurniakan kepada aku rajulan syadidan haraduhu. Dia minta ni, kurniakan kepada dia. Hak tadi ni, Allahumma idza laqitu, jika aku berjumpa dengan musuh, jumpakan aku dengan lelaki hak gagah. Hak ni Allahumma rzuqni tu. Ya Allah, kurniakan aku lelaki hak gagah perkasa tu. Hidup aku ni. Tu. Minta tu, tuan-tuan sekalian. Syadidan ba'su, hak bengi. Musuh hak bengi, uqatiluhu fika wa yuqatilun. Dia perang aku perang dengan dia, bertempur, summa ya'khuzuni. Kemudian dia menewaskan aku.
Dia tewaskan aku. Fayajda'u anfi wa udhuni. Dia potong hidung aku dan telinga aku. Allahu Akbar. Ini doa dia tuan-tuan sekalian. Debor kita doa gini. Fa idza laqituka ghadan qultu. Bila mana aku bertemu ya Allah, aku akan tanya aku ya Allah, fima judi'a anfuka wa udhunak. Mana hilang atau potong hidung hidung dan telingamu ni. Fa aqulu, maka aku akan kata kerana-Mu ya Allah dan kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka engkau akan kata benar, sadaqta. Tuan-tuan sekalian, saat belakang ni amin ni, debor ni amin ni, amin. Tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala kabulkan doa dia. Istajabkan doa Abdullah bin Jahash. Yang mana doa dia lebih baik daripada doa aku, kata saat ini. Doa Abdullah bin Jahash lebih baik daripada doa aku. Aku tengok dia ketika mana akhir siang itu, wa qad qutila wa musila bihi. Perang Uhud, tuan-tuan tahu kan? Bagaimana mereka tentera-tentera Islam ni, macam Sayyidina Hamzah, tak ada cang Sayyidina Hamzah. Dia kelau habis ni, bapak dia ni cabut telinga, cabut ni, buat perhiasan bapak dia. Gerang sangat ni. Jadi di antaranya iaitu Abdullah bin Jahash. Ia telah di mayat dia ni dikelau, tuan-tuan sekalian, dan hidung dia dipotong, telinga dipotong, digantung di pokok dengan tali. Allahu Akbar. Tuan-tuan sekalian, Allah Taala terima doa Abdullah bin Jahash. Allah Taala muliakan dia dengan syahadah, dengan mati syahid. Seperti mana Allah muliakan pok saudara Nabi SAW, itulah Hamzah bin Abdul Muttalib, yang menjadi penghulu bagi sekalian orang yang mati syahid. Sayyidus Syuhada, Hamzah. Jadi Nabi SAW mengebumikan mereka. Kebumikan mereka. Dua-dua ini dalam satu kubur. Nabi kebumikan Hamzah, pok saudara Nabi, dan juga Abdullah bin Jahash ini dalam satu kubur. Wa dumu'uhu tahirah. Bagaimana air mata Nabi SAW bercucuran keluar, tuan-tuan sekalian, membasahi kubur ini dengan wangian syahadah Nabi SAW. Begitulah cerita, tuan-tuan sekalian, berkenaan dengan Abdullah bin Jahash, seorang sahabat Nabi yang sangat hebat, yang istiqamah berjuang dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Taala berikan taufik kepada dia, dan dia di antara sahabat yang awal-awal peluk Islam. Kerana kita melihat bagaimana orang-orang yang awal peluk Islam ini, bagaimana hebatnya keimanan mereka dan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, kita dapat mencontohi golongan generasi sahabat-sahabat Nabi, dan mudah-mudahan Allah Taala himpunkan kita pada malam ini. Seperti mana Allah Taala himpun kita pada malam ini, Allah Taala himpunkan kita di syurga bersama dengan sahabat-sahabat Nabi dan bersama dengan Nabi SAW. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Fassalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih kepada Allah subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما من كرمك يا أكرم أكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم.